Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa Zul akan tengokkan market untuk di Bitcoin. Apa yang berlaku dulu, kita ada sedikit rejection malam seperti mana yang Jun tunjukkan untuk review pagi semalam. Kita tengok akan ada sedikit correction sebelum kita akan lagi berlaku kenaikan atau tidak. Kita akan tengok lagi untuk pagi ni. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku tempoh 24 hours. So ini adalah coin market cap. So pertama kali tengok total market cap currently berada di mana? So berada di 984 bilion. Ikutkan pagi semalam kita berada hampir di 1 trilion iaitu 999 bilion. So berlaku sikit dropping untuk total market cap dengan volume juga drop daripada 100 bilion lebih kepada 89 bilion saja. So BTC still lagi around yang sama dalam bawah 40% iaitu dalam 39.6 dan Ethereum terus melakukan peningkatan daripada 17.7 semalam 18.0, pagi ni dah 18.9, hampir 19%. So meaning ini tengok kata dominasi Ethereum dalam market sedikit increase. Apa pun macam cakap, Ethereum adalah good untuk long term. So macam itulah kita ada berlaku dropping dan Zul share kan itu di Ethereum untuk sedikit bullish ini ataupun sedikit pump untuk Ethereum dah pun berlaku. Nanti kita akan tengokkan Ethereum. So dalam summary untuk pergerakan semalam, total market increase, total market drop sebanyak 1.89% dengan volume juga drop 18.15%. So untuk harga semasa kita akan tengokkan Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada still lagi above 20k dengan quarter performance untuk semalam saja ialah drop 2.75%. So bila Bitcoin drop, kita jangkakan untuk altcoin lain juga akan drop. So mini Ethereum drop sampai mana? Ethereum still lagi around yang sama, tak berlaku perubahan dalam semalam. Pagi semalam pun 1.5, hari ni pun 1.5, tapi dia drop 3.69%. Tu dalam berapa puluh ringgit saja ataupun belas ringgit saja dalam Ethereum drop semalam. So untuk di lain-lain altcoin kita jangkakan melakukan dropping. So Cardano hampir 4%, Solana 2.36%, Dogecoin terus melakukan peningkatan 6%, still lagi maintain 29. Kita akan tengokkan Dogecoin kit. Kemudian kita akan mati drop 4%, Polkadot 2%. So mostly semua sedang melakukan dropping lah disebabkan Bitcoin drop. So apa pun hari ni kita akan tengok lagi keseluruhan market apa yang akan berlaku next. Sebab apa kita akan tengok juga earning report untuk semalam. So earning report semalam maknanya consider good, maknanya semua still lagi dalam green, tak ada yang kata report yang bad. So semua still lagi in positive. So kita akan tengok apakah lagi earning report untuk hari ni. So adakah hari ni punya earning report akan efek yang besar? Tapi ikutkan semalam kita ada earning report yang kita ada Apple. Contoh kita ada semalam ialah Apple. Tengok semalam kita ada Apple still lagi above 1.9 daripada expectation, forecast 1.6. Amazon pun sama daripada 0.2, 0.28. Sebab apa? Apple dan Amazon ni kata dia punya market cap tinggi lah. Tengok market cap Apple saja 2.33 trilion, untuk Amazon 1.13 trilion. So mostly tengok Mastercard, Shell, McDonald's semua in positive. So mostly kita tengok supposedly semalam akan ada berlaku kenaikan. So apa yang berlaku adalah semalam hanya berlaku lagi dropping. Disebabkan apa? Nanti saya akan terangkan sikit secara fundamental apa yang berlaku dalam keadaan semasa. So kan untuk di chart kita akan pergikan di kuartal fear index dulu. Fear index kita nampak daripada extreme fear kita dah drop kepada fear saja, daripada 20 lebih ke 30. So macam katalah FOMO FOMO time dah sampai. Sebab apa? Kenapa dekat FOMO? Nanti saya akan tunjukkan di chart. Iaitu kita tengok di chart yang pertama. Sebelum kita pergi ke Bitcoin, kita akan tengok DSY dollar dulu, iaitu dollar index. So apa dollar index berlaku adalah semalam berlaku rejection yang ni. So rejection dan currently kita naik balik sebagai apa, consider sebagai retest. Kenapa tu nampak inilah sebagai retest? Unless kita tengok price tu kembali balik above kawasan ni, seperti mana kita tengok ni balik above. So ini kita akan ada possible untuk regain balik untuk DSY. So ini apa berlaku untuk Bitcoin, S&P 500 akan drop. Tapi apa untuk ni kita akan tengokkan current data yang ada, iaitu DSY dollar menunjukkan kita dah breakout kita punya key level, iaitu yang garisang kuning ni, below ni. Dan kita juga below trendline ni. So meaning apa yang kita nampak adalah currently price adalah hanya cuba nampak seperti untuk buat kata breakout dan retest, breakdown atau break ke bawah dan retest ini. Kan tengok stock RSI pun dah berada di kawasan overbought balik. RSI masih below 50. So siapa yang follow channel tu lama, dia akan tahu cara macam mana tu baca RSI, di mana selagi mana price tu berada ni adalah 50 between. Kalau below 50, RSI still lagi below 50, stock RSI main normal atau RSI ada momentum. So kita tengok lah RSI below 50
RSI berada overbought. So ini kita jangkakan inilah kenaikan sementara sebelum dia ada another rejection lagi. So itulah yang kita nampakkan di SY dollar. So apapun itulah pergerakan yang Zutek nak tengokkan untuk hari ni. Kalau expectation untuk hari Jumaat, so hari Jumaat mostly less volume, tak banyak. Tapi pun kalau ada volume tinggi, kita jangkakan akan ada possible berlaku dropping balik untuk ke bawah. Itulah yang possible unless kita tengok dolar kembali regain balik above kawasan ni. So ini untuk hari ni kita akan tengok RSI ni kembali balik above 50 dan stop RSI balik ke atas. So ini kita jangkakan sikit higher kuartal naik tu sampai mana, kita akan tengokkan kenaikan tu perlu breakout last high last low. So price perlu breakout minor resistance ni untuk tengok price semua naik atas, ataupun dia hanya dah melakukan kenaikan kawasan ni dan berlaku rejection balik, dan one more time breakout tu adalah more price untuk drop ke bawah. So inilah pergerakan yang boleh berlaku tu untuk short term, sama ada rejection ni ataupun terus berlaku naik. So inilah berdasarkan technical. So apa yang data yang penting untuk tengok di SY ni, yang penting adalah kita nak tengok pergerakan ini, iaitu kita di SY dollar ni dah buat satu trend line yang legit, legit daripada last high ni, last high last low yang ni kita nampak kita ada resistance. Macam mana resistance ni, price drop kemudian hit balik kawasan ini dan berlaku rejection. So apa berlaku now, kita dapat satu trend line legit, iaitu trend legit dia akan draw kan yang ni. Alright, kita akan nampak lebih kurang macam ni, sama ada nak ambil yang ni shadow to shadow ataupun yang ini. So Zul more happy, Zul suka lebih ambil shadow to shadow lah. So shadow yang ni kita akan remarkkan sebagai color line sikit untuk kita nampak sikit yang ni, kita lock. So ini adalah kita panggil bullish trend line. Apa itu bullish trend line? Kekiranya kita nampak DSY dollar berlaku pergerakan ini dan breakout saja trend line ni, kita akan jangkakan ada huge pump untuk DSY dollar. So berlaku bila huge pump DSY dollar, apa yang berlaku ikutkan sini pun kita boleh jangkakan akan ada seperti yang ni, quarter bullish signal untuk price tu melakukan kenaikan. So nanti akan nampakkan seperti bull flag tu, nampak satu channel kat situ. Tu akan draw kan, tu tak perlu ambil atas ni, kita akan tengokkan yang ambil di high low ini. So kita tengok tiga line, kita tarik ke atas, kita nampak okey. Kita nampak cantik yang ini. So ini currently kita akan tengok channel ni untuk pergerakan dia, sama ada breakout bawah ni. Kita tengok ada dua possible, sama breakout bawah ni dan breakout trend line ni. Kalau breakout trend line bawah ni adalah bad lah untuk dollar, good untuk Bitcoin sebenarnya. So sekiranya DSY break trend line putih ini, so trend line putih ni kita akan jangkakan dollar boleh drop sampai mana, boleh drop sampai below balik, iaitu ke bawah key level, iaitu permulaan pergerakan ini. So permulaan pergerakan yang ini, channel ini akan sekiranya kita breakout last trend line ini, so ini dollar boleh drop sampai ke bawah ini. So dropping ini boleh menyebabkan Bitcoin melakukan kenaikan. So itulah yang pertama, yang best case untuk kita dapat untuk short term. Ataupun untuk yang satu lagi kita dapat, iaitu price akan mengikut channel ni, di mana pasti cakap sekiranya price DSY dollar melakukan kenaikan kemudian breakout dalam bullish ini kita akan dapat massive pump untuk DSY. So bila massive pump untuk DSY, apa yang akan berlaku, kita akan tengok Bitcoin akan terus melakukan dropping. So sama dropping ataupun sideways, so kita akan tengokkan market. So itulah untuk DSY. So apakah punca-punca yang DSY akan naik ataupun turun? Pertama, kita akan tengok punca yang DSY akan naik adalah disebabkan interest rate ataupun Fed meeting. Kita tahu Fed meeting adalah bulan 11 dan bulan 12 untuk habis tahun ni. 2 bulan dan 14 hari bulan 2 bulan 11 dan 14 bulan 11 kita akan dapat Fed meeting ataupun kenaikan interest rate. So berapakah kenaikan interest rate berdasarkan current time? Tengok inflation US terus melakukan kenaikan, dan meaning untuk fight inflation kita Fed perlu naikkan interest rate. So berapakah interest rate akan dinaikkan minggu depan 2 hari bulan? So kita tengok earning report yang bagus untuk ni. So earning report yang bagus ni lebih kepada memberi green light untuk Fed untuk menaikkan lagi interest rate dengan dengan ketat lah, dengan tinggi. Sebab apa? Dia nak dropkan demand, demand. Sebab apa? Demand terlalu tinggi, sebab itulah harga sekarang melakukan naikkan, sebab itulah kita berlaku inflation. So untuk fight inflation kita perlu naikkan interest rate. So dengan kenaikan interest itu akan menyebabkan dolar terus trending. So itulah pergerakan ataupun data yang anda perlu alert. So berdasarkan technical, kita akan dua pergerakan. So ini kalau monitor 2 meter kali sama trend line yang ni ataupun trend line bawah ni. So ini kita dah nampak seperti triangle tu. So price ada possible akan bergerak di kawasan ni, give or take. Kemudian breakout salah satu ni, dia akan menyebabkan movement yang besar, sama ada pump atas, pump bawah. So itulah secara technical, itu yang kita akan tengokkan. So itu adalah untuk DSY dollar. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. Apa yang berlaku Bitcoin dan ke manakah arah pergerakan Bitcoin?
So Bitcoin semalam menunjukkan kita dah sampai ke atas dan berlaku channel. So channel ini dah kita cakap semalam ada possible kita akan retest kawasan ni sama ada kita akan naik atau tak berdasarkan data earning report semalam. So data earning report semalam good maknanya, tapi kita tak ada sebarang pergerakan pun di Bitcoin. Kata Bitcoin tak melakukan pump pun. So adakah dia akan drop ataupun channel yang tu sorry salah. So nanti tu akan tengok akan balik channel ni. So akan tengok channel tu nampak satu lagi channel yang lebih aku kata valid ataupun lebih aku kata cantik lah nak monitor. Tu akan delete yang ni. So kita akan ambil daripada ni tu nampak daripada low ini. Low ini to height sini dan height ni kita akan link kan. Kita nampak macam mana dia berinteraksi kawasan tu. So kita nampak macam mana price terambil dari 1, 2, 3 dan trendline ini agak aku kata strong untuk kita monitor. So strong sebagai kita ambil untuk point kita punya channel. So first channel kita nampak ada pergerakan ni seperti mana kita tengok adalah Bitcoin currently sedang follow pergerakan channel ini dan berinteraksi dengan middle. So adakah dia breakout? Kalau dia loss positifnya kita akan return balik below. So return below ni sama ada dia breakout bawah ataupun di atas. Consider channel ni adalah lebih kepada untuk kata bear flag mau drop bawah. So seperti mana cakap tadi, seginya kata Bitcoin DXY terus melakukan kenaikan, kita akan tengok Bitcoin akan terus melakukan dropping dan boleh return balik ke kawasan kita punya lower, sebab kita still lagi terperangkap dalam kawasan ini. Ataupun sekiranya kita tengok dolar terus melakukan dropping, so kita akan dapat rejection ataupun dapat bound daripada Bitcoin, sama ada bound di kawasan ini ataupun drop lagi below untuk drop. So apapun hari ni ada Jumaat, so last volume untuk minggu ini. Kemudian hari Sabtu Ahad pun kita akan ada sideways saja. So sama ada kita sideways di atas ini ataupun sideways untuk berturun ke bawah ni. So bergantung, kemudian breakout ataupun bound ke atas, ataupun breakout ke bawah, bergantung kepada nanti adalah dijangkakanlah 2 hari bulan. 2 hari bulan ini apa pun 2 hari bulan 11 kita akan ada Fed meeting. So itulah akan ada movement yang besar, sama ada kita akan pump ataupun drop. So dua-dua boleh berlaku, tapi itu jangkakan akan berlaku possible kita akan dapat interest rate yang rendah, iaitu below 0.5, below 50 base point ataupun below 75 base point. Kenapa? Disebabkan supposedly kita cakaplah Fed nak jatuhkan tapi tak nak jatuh yang kata terlalu drastik, nak jatuhkan kata soft landing ataupun kita panggil soft landing, untuk kejatuhan market tu tak jatuh terlampau drastik. So ada possible kita akan dapat ialah kita akan dapat untuk 2 hari bulan ni. 2 hari bulan ni kita akan dapatkan 2 hari bulan 11 kita akan dapatkan low kenaikan tu yang sikit je, mungkin 75 base point ke bawah ataupun 50 base point ke bawah. Tapi bulan 11 mungkin kita akan tengok akan ada kenaikan first 100 base point untuk tahun ni. Disebabkan apa? Nanti bulan Disember nanti kita akan awal bulan 1 hujung bulan Disember kita akan ada quarter 4 report untuk earning di US. So hari ni minggu ni bulan ni kita ada earning report untuk company-company. Tapi untuk bulan 12 ataupun bulan 1 tu tak lupa darah dia akan cari balik. Yang kita tengok adalah quarter 4 earning report untuk US market. So setiap negara akan mengeluarkan earning report. So untuk US adalah nanti. So ini itu yang kita akan tengok data apa yang berlaku. Adakah good ataupun truth dropping. Kalau truth dropping kita tengok akan berlaku lagi tightening dalam market, iaitu Fed akan naikkan lagi interest rate. So itulah untuk di chart. So apapun di Bitcoin, so still lagi kita akan tengok Zusi lagi letakkan kuartal dia punya bottom berada di 13k ke 10k untuk end of the year. So sekiranya berlaku pump normal, tak ada masalah. Kita ada dua target kali ni adalah sama ada di 25k ke 14k. Dua-dua pun berlaku, tapi currently Zul holding, tak ada buy. Terlagi mana Zul tak tengok ada kuartal low, kuartal tightening dalam market tak kuat sangat, ataupun maksud Zul adalah kita tengok inflation tak naik. Kita nak tengok inflation tu keep dropping, inflation interest juga keep dropping. So masa tu nanti barulah Zul akan start buy, ataupun Zul dah letak time untuk DCA untuk Bitcoin dan altcoin, iaitu start bulan 12 ataupun bulan 1 Zul akan start DCA untuk kuartal crypto, dan kuartal Zul akan holding saja, Zul akan buy saja whatever price untuk kumpul aset sebanyak boleh sebelum next bulan, iaitu tahun 2025. So untuk Bitcoin inilah pergerakan yang kita nak tengokkan. So kita tengok untuk RSI, stock RSI hampir oversold, stock RSI berada 50. So dia tak kuat bergerak, itulah berlawanan dengan DXY. Seperti mana tengok DXY adalah RSI below 50, stock RSI berada di overbought. Tapi di Bitcoin kita nampak RSI above 50 dan stock RSI berada oversold. So meaning kita jangkakan untuk short term, kita jangkakan Bitcoin akan melakukan kenaikan, DXY akan melakukan dropping. So meaning untuk Bitcoin ada possible kita boleh sampai 22.4k sebelum next meeting untuk Fed. So meaning kita ajak berapa bulan? Hari ni 28.
So 29 Sabtu Ahad, so hari Isnin hari Selasa. So mungkin minggu depan kita akan dapat 24, kemudian 2 hari bulan kita tengoklah sama ada yang penting Fed meeting itu adakah dia price akan terus lakukan kenaikan. Kita akan data penting kita selepas ini report ialah kita tengok Fed meeting punya kenaikan interest, berapakah base point yang akan dinaikkan lagi untuk interest rate. So itulah untuk di Bitcoin. So lalu kita pergi sikit di Ethereum. Kita pergi di Ethereum, kemudian nak tengok sikit Dogecoin. Sebab apa Dogecoin melakukan kenaikan still lagi 2 hari berturut, tak berlaku sebarang perubahan yang drastik. So untuk Ethereum sebelum ni tu ada sharekan untuk pergerakan yang ni. Yang ini adalah lebih kepada belum lagi sampai lagi. Yang ni kita nak tu ada sharekan ni, point breaking ni dah pun breakout currently kita menuju ke kawasan 22 dolar, 2K. So meaning dengan Bitcoin naik sampai 22.4, so dijangkakan ada possible kita akan nampak price untuk Ethereum at least sampai kawasan ni. So currently kita nampak satu trend line ni dah breakout. So meaning sama ada untuk short term dia akan drop untuk retest sebelum naik, ataupun dia terus melakukan kenaikan untuk kali kita berlaku dalam pergerakan channel. So at least untuk short term kita boleh target mana-mana dalam kawasan middle channel ni, iaitu price buat pergerakan yang ni, breakout, buat support, breakout bawah dan currently untuk menuju ke kawasan ni. So at least untuk Ethereum bergerak ke kawasan dalam 1.8k, di mana 1.8k juga untuk di daily kita ada satu channel iaitu trendline putih ni. So trendline putih ni boleh berlaku untuk at least untuk Ethereum break untuk sampai ke kawasan atas ni. Itulah untuk momentum short. Tapi untukkan default for our punya RSI currently momentum adalah in dropping. Sebab apa? RSI berada di kawasan apapun selagi mana RSI above 50, so RSI below, so kita jangkakan untuk short term akan ada lagi untuk melakukan kenaikan untuk Ethereum. So align dengan tu punya cakap tadi, iaitu DSY nampak lebih untuk short term, lebih nampak untuk melakukan dropping. Untuk Bitcoin dan Ethereum lebih nampak price adalah menuju untuk naik atas. So itulah untuk naik atas tinggi atau tidak berdasar kepada RSI. Kalau tengok RSI dah berada oversold, so RSI pun berada oversold, so momentum untuk naik itu pun dah loss dalam market. So macam itulah tu baca market. So currently tak ada sebarang pergerakan yang ataupun pembaik beli untuk tu biarkan saja. Tu hanya tunggu bulan 12-11. Sebab apa, ingat kita dalam 4 year circle. So 4 year circle tahun ni lah baru tahun pertama bearish market. So ini kita ada lagi 2 tahun untuk kita bearish market, iaitu kita jangkaan tu lah dalam Bitcoin kita akan berada dalam kawasan ni. So whatever antara start tahun depan, whatever price antara 26k dan 14k itu akan DCA saja. Whatever price tak kisahlah drive naik ke turun, itu akan DCA je. Sebab apa? Plan tu adalah tunggu next bulan tahun 25 seperti tahun sebelum ni. Kita ada 21, kita ada 2007, kita ada 2017, 2001. So next bulan adapun bulan time untuk Bitcoin. So sama juga untuk tahun ni ataupun circle kali ni adalah jangkakan tahun 2025. So meaning whatever price under 26 14k itu akan start by Bitcoin dan juga altcoin. So best time untuk DCA adalah kata bulan depan, bulan depan atau tahun depan, iaitu awal bulan 1. Awal bulan 1 adalah dan possible ialah ujung bulan 12. Ujung bulan 12 ni, ujung tahun ni bulan 12 kita akan dapat bottom untuk Bitcoin. Kita nampak possible untuk pergerakan Bitcoin untuk drop lagi below untuk bottom, kemudian barulah berlaku sideways. So hopefully kita dapat pergerakan bottom untuk Bitcoin seperti mana yang dijangkakan di kawasan 14k ke 10k. So kawasan early dapat kawasan 14k pun dah kuat consider. Sebab apa? 14k adalah kita punya major support. Kita nampak untuk ni dapat kawasan 13 point ataupun 14k, kita nampak kita ada support. Kita support ni lah kuartal next circle ialah kita dapat untuk Bitcoin. Kita nampak pergerakan ni iaitu last circle punya, kita nampak bullish signal, bullish pattern yang strong ni, breakout saja terus di atas. So second point inilah penting. So second point tu berada di around dalam 14k. So meaning untuk possible kita punya strong support yang betul adalah bottom adalah di kawasan 14k. So Zul tak menunggu 10k. Kalau dapat Zul akan buy juga, tapi pun Zul menunggu di kawasan 14k. Kalau dapat kawasan 14k tu memang Zul buy je. Zul tak tengok dah seperti align juga kan, bulan 12 start bulan 12 dan seterusnya sampailah tahun 2025 Zul akan hanya DCA saja. Whatever price Zul akan Zul tak fokus kepada value, Zul akan fokus kepada asset. Zul nak kumpul sebanyak mana boleh. Zul tak fikir pasal value, Zul fikir pasal volume. Apa itu volume? Quantity asset tu. Zul nak kumpul quantity asset tu lebih banyak sampailah next bulan kita tahu bila asset tu dengan drop, itulah kita buy. Masa drop mati barulah kita akan jual. So guys, rasa itu saja untuk sebelum tu lupa Dogecoin. Tengok Dogecoin kejap sebelum tu akhiri ialah kita akan tengok Dogecoin.
Semalam tu tengokkan sikit. So hari ni untuk Dogecoin, apa yang akan berlaku untuk Dogecoin. Dogecoin terus melakukan kenaikan. So nak naik sampai mana Dogecoin ni? So Dogecoin dah pun sampai Dogecoin sedang buat satu pergerakan bullish ataupun reversal. So sekiranya Dogecoin boleh breakout ni, and kita akan nampak at least first kita akan nampak dalam 10 sen balik. So tu punya average berada 5 sen. So Dogecoin juga dalam profit. So tu biarkan saja, tu tak ambil profit pun untuk currently, tu akan ambil next time tu. Tapi kalau dropping lagi, tu nak drop, tu nak buy lagi banyak Dogecoin ni kalau dropping. So siapa yang dapat buy kawasan 5 sen ni tu, macam cakap dulu, adalah good untuk buy kawasan ni. Dah pun breakout. So kalau anda nak short term, silakan ambil profit, tapi zul more kepada long term. So untuk ini kita dah sampai kawasan ni. Adakah berlaku reaction untuk RSI? Kita tengok RSI berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So menunjukkan price ada possible akan berlaku rejection. Rejection tidaklah kita tak boleh break, tak breakout. So ada key level yang kawasan kuning ni untuk Dogecoin. Kalau dia breakout bawah ini, so kita akan nampak price tu akan return balik ke kawasan below ini, ataupun lebih drastik ke kawasan 3 sen. Itu target zone untuk buy lagi, di mana macam cakapkan kita ada 98-95% di kawasan 3 sen. 3 sen adalah kawasan 95% untuk Bitcoin, untuk Dogecoin. So seperti mana juga akan sekiranya Bitcoin drop ke 80-83 sen, iaitu dalam harga 14k ke 10k, so kita jangkakan altcoin akan to drop. So meaning dengan kejatuhan di Bitcoin 14k, kita akan nampak ada peluang untuk buy Dogecoin dalam kawasan 3k 3 sen, iaitu bawah channel ini. So kita belum satu, so ada possible touch yang kedua sebelum kita ada rebound, iaitu bottom, dan kita akan nampak sideways. So itulah untuk Dogecoin, target zone untuk buy lagi untuk Dogecoin. Price berapa ialah di kawasan 3 sen. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apa pun di ruangan komen malam, ada yang tanya tu pasal kuartal nak macam mana nak kira profit. So senang aja nak kira profit. Berapa jumlah modal anda bahagi dengan jumlah coin yang ada. Contoh kat sini kita akan contoh mudah, iaitu dia pergi dekat mana, kita akan pergi di contoh mudah lah, nampak kita pergi kat sini je. So 0.07, kalau dia price berada di 0.07, berapa modal anda beli? So katakan anda buy kuartal kat sini sebanyak kuartal 10,000. Itu kan yang senang lah, tu akan ambil yang mudah, iaitu tadi tu nampak kat mana DXY. Kita akan tengok DXY, contoh senang, nak mudah DXY tadi. So DXY, katakan DXY currently price berapa? 110. So 110, kalau anda beli dua point ataupun dua asset kat sini, berapa? Meaning anda akan dapat modal keluar adalah 220. So meaning modal 220, anda dapat 2 coin kat sini. So 2, kita akan tengok berapakah anda punya average. 220 bahagi, inilah modal anda nak dapatkan 2 coin ataupun DXY ni 2 point kat sini, 2 asset kat sini. So meaning anda perlu bayar $220. Sebab apa? Price lah 110. So 220 anda dapat 2 coin. So modal bahagi dengan jumlah aset, iaitu 2, anda akan dapat apa? Anda akan dapat average anda di 110. So meaning macam mana nak baca profit atau tidak, selagi mana price itu berada above 110, anda dalam profit. Kini price itu berada below 110, anda dalam negative profit. So mudah itu aja, nak tengok sama ada anda punya position kali dalam positif ataupun negative profit. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe. So jumpa anda di next review. Apapun untuk tu punya quality mungkin slow sikit. So insyaAllah untuk next month tu akan ikhtikan sikit. Sebab apa, ada certain lah yang tu tak boleh sharekan. So nanti tu akan sharekan untuk bila dah aku ready, tu akan sharekan. So kemudian jumpa lagi untuk next review. Assalamualaikum. Bye bye.